Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fiza Munirah Maharap. Berita malam dimulakan mengenai Dewan Datuk Patinggi Ali di Gedong bakal dinaik taraf dengan menjadikan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK sebagai model. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun atau Abang Openg berkata, Dewan tersebut akan dilengkapi dengan peralatan moden seperti pendingin hawa serta ruang pameran. Menurutnya, Dewan tersebut akan diroboh dan dibangunkan semula. Ya, kita telah memutuskan untuk meroboh dewan ya. Kita bangun dewan baru. Dan dia adalah small scale serupa dengan modelnya macam BCCK. You have a corridor for exhibition dan dalamnya adalah dewan untuk kahwin, untuk majlis. Katanya ketika ditemui media selepas menghadiri majlis peresmian TVS prihatin sebenar ulang tahun TVS yang ketiga di Dewan Datuk Patinggi Ali Gedong pada Sabtu. Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menambah, Dewan tersebut bakal siap dalam masa 18 bulan dengan tender projek itu dibuka pada Januari tahun hadapan. Terdahulu beliau telah menyempurnakan acara penanaman pokok di kawasan Masjid Al-Kautar bersama Pengerusi Bank Pembangunan Sarawak DBOS, Dato' Amar Tan Sri Dr. Muhammad Mursyidi Abdul Ghani yang bertujuan merealisasikan komitmen TVS untuk memelihara alam sekitar. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Datuk Jefferson Jamit Unyat, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Insenia Adila Riwo, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben, Timbalan Pengerusi Eksekutif merangkap Ketua Pegawai Eksekutif TVS Kusairi Abang dan Timbalan Residen Bahagian Semarahan Anwar Daan. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong dalam memajukan industri seni kreatif terutamanya drama, cerpen maupun filem pendek. Bagi tujuan katanya, beliau telah memberikan peruntukan kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP untuk membantu mereka yang mencuburi bidang tersebut. Dan saya telah memberikan peruntukan kepada Kementerian Kreatif Industri untuk kita memberi sedikit sebanyak bantuan untuk mereka yang mencuburi di dalam penghasilan drama ataupun cerpen ataupun filem pendek, di mana ia akan menjadi saluran untuk mereka mempamerkan kreativiti mereka, bukan saja dari sudut sosiologi tetapi juga dari sudut bagaimana modal insan ini boleh dibangunkan melalui perubahan-perubahan yang sedang berlaku pada masa kini, khususnya di era digitalisasi. Jelasnya lagi, bantuan tersebut akan memfokuskan kepada penggiat seni yang mampu merekakan cerita-cerita yang berhubung kait dengan corak hidup rakyat Sarawak. Terdahulu beliau telah melawat kediaman Muhammad Erawan Suhaili, salah seorang penerima dekoder MyTV, sumbangan dari pihak TVS kepada 300 orang penduduk Gedong. Laporan seterusnya, golongan ibu tunggal harus memperkasakan kemahiran untuk menjana pendapatan dan mampu hidup berdikari. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu, ibu tunggal harus melibatkan diri dalam beberapa projek yang mampu menjana pendapatan agar dapat menyara keluarga. Menurutnya, pihak Yayasan Sarawak telah memberi kontrak kepada Persatuan Ibu Tunggal Sarawak PITSA bagi menjahit pakaian sekolah. So projek-projek seperti ini dan saya sangat saya menyarankan kepada pihak PITSA untuk tahun 2024 lihat di mana niche area setiap cawangan itu sendiri. Ada mungkin yang di luar bandar, niche area mereka adalah mungkin dalam bidang pertanian. Sekarang ini bila kita cakap pasal pertanian, ianya bukanlah mencangkul seperti dahulu lagi. Ada projek yang boleh kita PITSA sendiri mohon kepada misalnya Agriculture Department Jabatan Pertanian untuk projek seperti fertigasi seperti hidroponik ni. Jadi di mana ibu tunggal boleh terlibat, boleh dilatih dan hasilannya juga akan menyumbang kepada pendapatan ibu tunggal.
Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menerima kunjungan hormat daripada pihak Pizza di bangunan Baitul Makmur 2, Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah yang juga penasihat Pizza menyaran kepada ahli-ahlinya untuk mengenal pasti bidang untuk dikhususkan bagi setiap cawangan agar mencari pembiayaan untuk projek daripada kerajaan negeri. Tujuan kunjungan hormat daripada Pizza adalah untuk memperkenalkan barisan ahli jawatankuasa yang baru bagi penggal 2023 hingga 2025 serta memaklumkan kalender aktiviti Pizza sepanjang penggal. Selepas itu, Datuk Seri Fatimah turut menerima kunjungan hormat daripada Boys Brigade bertujuan membincangkan acara BB Love Ball yang bakal dianjurkan untuk kali ke-12. Keperkembangan di Belawai. Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebanyak RM161.77 juta bagi projek pembangunan pantai pelancongan Belawai yang bakal mengembang dan merancakkan lagi ekonomi setempat. Timbalan Menteri Perancangan, Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, jadual pelaksanaan projek tersebut telah disediakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak bermula dengan kajian yang dijangka siap dalam masa 3 bulan. Katanya 4 konsultan telah dilantik bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Adakan dialog dengan penduduk Melawai bersama dengan Jabatan DID juga pejabat daerah Tanjung Manis dan bersama dengan Yang Berhormat Senior Yusuf Wahab mengenai dengan perancangan dan pelaksanaan projek Pantai Belawai yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri peruntukannya ialah RM161.47 di mana jadual pelaksanaan ini telah disediakan oleh Jabatan DID di mana kita sudah bulan ini sudah memula soal investigation yang mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan dan dalam masa yang sama 4 konsultan yang akan mengendalikan projek ini sudah dilantik. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas dialog cadangan projek pembangunan pantai Belawai di Dewan Masyarakat Kampung Belawai yang turut dihadiri Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada Jumaat. Datuk Len Talif yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adan Kuala Rajang menambah, projek ini dijangka akan siap dalam tempoh 30 bulan iaitu pada tahun 2027 mengikut fasa yang telah dirancang. Sementara itu, Insinyur Yusuf menyuruh konsultan yang dilantik membuat kajian serta reka bentuk terperinci dengan mengambil kira maklumat dari penduduk tempatan supaya projek dapat dilaksanakan dengan betul. Katanya maklumat tempatan itu penting untuk memastikan struktur yang dibangunkan nanti kekal dan tidak rosak. Pada dialog tadi dengan projek dari Pantai Belawai ini, saya telah memberi sedikit penerangan juga dan sedikit maklumat kepada pihak jururunding yang akan membuat kajian, membuat reka bentuk terperinci supaya mengambil kira semua aspek-aspek yang ada dan mendapat maklumat tempatan ataupun local knowledge seperti kita panggil dalam bahasa Inggeris, local knowledge daripada penduduk tempatan dengan keadaan sedia ada pantai-pantai dan hakisan-hakisan yang telah terjadi di kawasan ini. Jadi maklumat ini adalah penting pada masa mereka membuat mereka bentuk terperinci nanti. Dan saya mengambil perhatian juga bahawa mereka harus mereka bentuk supaya struktur yang akan dibina ini nanti akan kekal dan tidak rosak. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan Sarawak telah meluluskan lebih RM400 juta untuk pembangunan Jalan Tanjung Manis ke Kampung Paloh secara lengkap termasuk jambatan dan jalan berturap. Di Serian pula, seramai 36 penerima telah menerima geran projek kecil luar bandar MRP siri ke-6 berjumlah RM194,000 di kawasan Kedup yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah merangkap Adun Kedup Datuk Martin Ben pada Jumaat. Penerima-penerima tersebut adalah dari kalangan pengerusi kelab dan persatuan, Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, AJK-KKK, Biro Wanita, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Ahli Jawatankuasa AJK Gereja.
Penerima-penerima tersebut adalah dari kalangan pengerusi kelab dan persatuan, Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung AJK-KK, Biro Wanita, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Ahli Jawatankuasa AJK Gereja. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Datuk Martin di Pusat Khidmat Kedup pada pagi Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Martin berharap agar setiap penerima menggunakan wang tersebut secara berhemah dan jujur agar ianya dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada semua pihak. Justru beliau menegaskan agar laporan kewangan bagi setiap pelaksanaan aktiviti maupun projek yang menggunakan dana tersebut haruslah dibuat untuk rujukan beliau. Mengulas lanjut mengenai dana tersebut, beliau turut menyarankan agar ianya digunakan untuk tujuan menggerakkan aktiviti sosioekonomi penduduk di kawasan masing-masing bagi menjana pendapatan mereka. Ke perkembangan berikut. Program pemvaksinan, pelesenan, pemberian mikrochip dan mengebiri khas untuk anjing peliharaan secara percuma merupakan antara usaha berterusan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS untuk menangani penularan wabak rabies. Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata program tersebut merupakan kali kedua diadakan. Menurutnya, MBKS juga giat mencari alternatif lain selain daripada kempen kesedaran untuk mengukuhkan polisi sedia ada dalam bendung penularan wabak rabies yang semakin merisaukan. So usually in the past we practice you can pay for 3 years. So of course you cannot listen for one time for 3 years. So you have to be yearly. So we are going to change the policy, become a yearly. Beliau berkata demikian semasa ditemui media sempena program pemvaksinan, pelesenan pemberian mikrochip dan mengebiri anjing percuma kali kedua di MBKS pada Sabtu. Datuk Wee menambah pemilik haiwan bukan sahaja anjing tidak sepatutnya leka dengan tidak memberi vaksin kepada haiwan peliharaan mereka kerana wabak rabies masih menjadi ancaman utama kepada haiwan terutamanya anjing. Justru beliau mengingatkan orang awam untuk hadir ke mana-mana program pemvaksinan haiwan peliharaan atau menghantar sendiri haiwan peliharaan mereka terus ke veterina untuk tujuan yang sama. Untuk rekod, sebanyak 948 ekor anjing telah divaksinasikan manakala 576 lesen pemilikan anjing telah dikeluarkan oleh MBKS dan sebanyak 539 microchip telah diberikan kepada anjing dalam program sama kali pertama yang diadakan awal Julai lalu. Kali ini MBKS menawarkan pemberian subsidi sebanyak RM100 bagi setiap anjing untuk proses mengebiri di mana MBKS menyasarkan sebanyak 200 ekor anjing dikebirikan di bawah program ini. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak dan Jovi Ramai dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan surutan Majlis Peresmian TVS Prihatin sempena ulang tahun TVS yang ketiga oleh Premier Sarawak di Dewan Datuk Petinggi Ahli Gedong pada Sabtu. #Seluruhan Informasi Rakyat, Salam UKAS.